Okey, cikgu dekat. Okey. Baik. Okey. Baik. So kita lihat okey, ikatan saja tanya. Ya, baik. Okey. Kita nak lihat macam mana. Okey, bila kamu dapat soalan-soalan objektif macam ni, first of all paling penting kamu gunakan pen kamu untuk kamu tandakan kata kunci seperti ikatan keserumpunan, aspek keserumpunan. Baik, apa itu ikatan keserumpunan dan aspek keserumpunan ya? Oh, aspek serumpun maknanya satu kawasan ini semua menggunakan aspek-aspek yang sama. Ada aspek-aspek. Maknanya ada bidang-bidang, ada bahagian-bahagian tertentu yang sama. Jadi apakah aspek keserumpunan itu ataupun aspek persamaan-persamaan itu? Jadi bila kita lihat di sini, diberi jawapan, satu agama, dua bahasa, tiga budaya, dan empat ekonomi. Baik, kalau kita fikir balik aspek keserumpunan, ekonomi sama ke? Tak ada pula kita bincang pasal persamaan ekonomi. Tak ada. Kita buang. Kalau tak ada, kita buang. Kemudian, persamaan dari segi mana? Agama. Hindu, Buddha dan juga Islam. Bahasa. Dan budaya. Jadi, kalau kamu dah fikirkan situ, kemudian kamu bolehlah pilih jawapan yang mana satu. Di antara satu, dua, ataupun 2, 3. Itu je lah yang ada kan. So sekarang, cikgu nak kamu beri jawapan dalam group chat, dalam direct message. Direct message pada cikgu. Apa jawapan dia? A, B, C atau D? So cikgu akan tengok dan cikgu akan bagi tahu jawapan kamu betul atau salah. Silakan. Sila tulis. Zarif. Zarif betul. Bagus Zarif. Sarah Omar, bagus betul. Roy Ang, bagus. Utaya pun bagus. Siapa lagi? Annette, bagus. Cincau, salah. Cincau, salah. Saya single, betul. Betul. Cincau, salah. Sila betulkan. Macam mana kamu boleh pilih yang itu? Ya, betul. Ya, betul, Cincau. Jadi, itu caranya. Ya, betul. Pure vanilla, betul. Kaviar, betul. Bagus. Bermakna kamu faham kehendak soalan. Jangan tanya cikgu apa jawapan dia sebab kamu telah beri jawapan. So nombor 1 kita dah tahu jawapan dia. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua. Kerajaan ini diasaskan oleh Jayavarman yang kedua dan kerajaan ini terletak di lembah Sungai Mekong. Ya, betul Annette. Betul Annette. Kerajaan ini terletak di lembah Sungai Mekong. Kerajaan alam Melayu manakah berkaitan dengan maklumat di atas? Kalau di lembah Sungai Mekong, kata kunci dia, Sungai Mekong, kemudian Jayavarman 2. Kalau Jayavarman 2, kita tengok pilihan jawapan, ada Funan, Angkor, Champa, Srivijaya. Confirm kita boleh buang Srivijaya. Sebab Srivijaya mana dekat Sungai Mekong? Itu satu. Kemudian kita boleh juga buang Champa sebab Champa ini terletak di Vietnam. Vietnam atas lagi daripada Sungai Mekong. Tak mungkin. Jadi antara A dengan B. So jawapannya apa? So Kaviar, Annette, Roy, Cincau, betul. Kaviar, betul. Zarif, betul. Saya single, betul. Banyak yang betul. Bagus. Kalau kamu kepada pelajar-pelajar lain, kalau kamu nak jawapan, kamu kena jawab soalan tu. Kena jawab soalan tu ya. Kalau kamu tak jawab, memang kamu tak tahu dia punya jawapan. Ya, betul. Pure vanilla. Cikgu single ke? Single 3. Baik. Cikgu bilang tadi saya single. Ya, single 3. Direct message. Direct message. Betul, Cincau. Direct message pada cikgu ya. Baik, soalan nombor 2. Husna Lidrus. No. Tidak. Sebab apa? Sebab kalau kerajaan yang satu lagi tu ialah Suryavarman. Kerajaan satu lagi Suryavarman. So kerajaan ini adalah Jayavarman. Suhi betul. Suhi betul.
Jadi ya begitu pilihan dia, Husnul Idrus. Alright. Soalan yang ketiga. Mengapakah peranan Patih Gajah Mada? Okey, tengok kita highlightkan peranan, maknanya fungsi Patih Gajah Mada dianggap penting kepada kerajaan Majapahit. Kenapa dia penting? Kenapa Patih Gajah Mada ini penting? Adakah A, meluaskan empayar? Patih Gajah Mada ni Perdana Menteri Perdana Menteri Majapahit Adakah B, mengasaskan kerajaan? Ya ke mengasaskan kerajaan? Kerajaan bukan diasaskan oleh Majapahit Hayam Wuruk ke? Salah ni, salah pun. Memang salah. Dia Hayam Wuruk. Kemudian C, menyebarkan pegangan agama. Pegangan agama. Rasa tak ada pernah cerita pun. Dan juga menguasai laluan perdagangan. Antara A dengan D, mana jawapan dia? Sila letak jawapan dia di dalam group chat. Annette betul. Iman, Zarif dan juga Sarah Omar betul. Roy Ang betul. Bagus. Utaya. Betul. Adila Arisha betul. Cobra pun betul. Bagus. Kavia betul. Betul. Bagus. Bagus. Husna Idrus betul. Suhi salah. Suhi salah. Ingat peranan Patih Gajah Mada bukan berkaitan itu. Ingat suatu masa dahulu laluan perdagangan sebenarnya banyak dikuasai oleh Sriwijaya. So yang ini tentang Majapahit lain. Lain. Saya single A betul. Dan juga siapa lagi? Pure Vanilla betul. Bagus. So 3 dah dapat jawapan. Soalan keempat. Kita tengok kepentingan hubungan diplomatik kepada kerajaan alam Melayu. Kepentingan. Ingat kepentingan maksudnya adalah benefit, faedah. Faedah hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ialah hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. So apakah faedah hubungan kerajaan dengan kerajaan dalam kerajaan alam Melayu? Adakah berkaitan kesetiaan rakyat? Adakah kemakmuran negara? Adakah peningkatan penduduk? Apa kaitan hubungan diplomatik dengan peningkatan penduduk? Penduduk bertambah. Dan pengekalan sumber alam. Apa kaitan hubungan kerajaan dengan pengekalan sumber alam? Tidak. So yang mana satu jawapan dia? Sila berikan jawapan. So kita buat penilaian kat situ. So Annette, betul. Kavia, Sarah Omar, Zarif, Cobra, Iman, Utaya, Roy Ang, Cobra betul. Suhi betul. Husna Idrus betul. Betul. Itu caranya. Itu caranya. Kerana apa? Saya single salah. Adila Arisha betul. Saya single salah sebab kata kunci dia bila hubungan diplomatik antara kerajaan dengan kerajaan akan meningkatkan meningkatkan dia punya perdagangan. Pure Vanilla betul, jawapannya betul. Itulah kau. Baik. Jadi kalau kita lihat macam cikgu pernah cakap dulu, apa maksud kemakmuran? Apa maksud kemakmuran? Iaitu, ingat lagi tak? Kemakmuran apa? Kemakmuran bermaksud jap, tengah fikir. Alah makmur. No, bukan. Peppa Pig bukan. Bukan. Cobra bukan. Lupalah tu. Kegemilangan bukan. Salah. Megah kan? Bukan. Lupalah tu. Keselamatan bukan. Sebenarnya kemakmuran. Take note benda ni. Ingat betul-betul. Kemakmuran bermaksud kekayaan. Ataupun kemewahan. Jadi
Bila hubungan kerajaan dengan kerajaan, hubungan diplomatik, bermakna akan meningkatkan kegiatan ekonomi, akan meningkatkan perdagangan, maka akan meningkatkan kemakmuran negara, maknanya kekayaan negara. Kekayaan daripada hasil lah, kekayaan daripada profit, kekayaan daripada itu semualah kekayaan, kemakmuran lah tu. Itulah dia maksudnya Utaya. Ya. Itu maksud dia. Kan selalu kamu cakap apa? Oh, hidup kita aman dan makmur. Betul tak? Aman dan makmur. Aman memang aman. Makmur, maksudnya apa? Aman dan kaya. Ya, itu maksud makmur. Kemakmuran. Take note benda tu ya. Take note benda tu. Kalau yang tak tahu, oh ya ke? Aku baru tahu main sebut aja kan. Tak tahu makna dia. Itulah makna dia. Kemakmuran, kekayaan. Okey. Bagus beli kamus dewan. Ya. Okey. Jadi kena faham. Saya nak jadi makmur. Ya, betul. Saya nak jadi makmur. Betul. Jadi sebab itu kemakmuran negara. Okey. Okey, hantu Kak Lima. Okey, Zafran. Terus. Tahu-tahu apa mak saya tanya cikgu. Okey. Alright. Tak apa Nazrin. Tak apa Nazrin. Okay, cikgu pula tengah mengajar semalam. So, minta maaf lambat sikit. Okey, soalan nombor 5. Okey, apakah gelaran yang digunakan oleh Raja Funan? Okey, gelaran yang digunakan oleh Raja Funan banyak. Raja Funan ada 3 gelaran yang digunakan kan? Yang mana satu? Dewa Raja, Yuwa Raja, Bodhisattva ataupun Kurung Benam. Ini senang kan? Sebab apa? Dewa Raja tu macam macam hampir kurang lah. Tapi Yuwa Raja ni, ini bukan, tak ada kena-kena. Bodhisattva, ini pun bukan juga ni. Ini berkaitan pokok Bodhi, iaitu berkaitan agama Buddha. Jadi tinggallah A dengan D. Dewa Raja ke Kurung Benam? Sila jawab sekarang. Letakkan dalam group chat direct message kepada cikgu. Okay. So, Pure Vanilla betul. Zarif betul. Saya single betul. Kavia betul. Utaya betul. Adila Arisha betul. Betul Arisha? Sarah Omar betul. Peppa Pig betul. Zafran betul. Okay. Dan juga Sui. Sui salah. Sui salah. Salah Sui ya. Sebenarnya yang satu lagi. Sebab Funan. Ingat Funan. Sui betulkan balik. Okey. Okey. So yang lain-lain kalau nak jawapan juga sila WhatsApp, sila jawab di grup chat supaya cikgu boleh pastikan betul ke salah. Okey. Okey. Betul Leonard. Okey, soalan nombor 6. Pentadbiran wilayah Kerajaan Sriwijaya terbagi kepada 2, iaitu Kedatuan dan Pradatuan. Berdasarkan maklumat tersebut, siapakah pentadbir wilayah Pradatuan? Pradatuan. So kalau kita lihat pilihan jawapan dia iaitu Datu. Kedua-dua ni Datu. Kedatuan, Pradatuan, dua-dua Datu. Tetapi Datu A merupakan Datu, merupakan orang luar. Mana ada pernah dengar? Tak ada. Ataupun Datu yang berketurunan raja. Pernah dengar. Datu merupakan rakyat biasa. Dan yang di Datu yang bukan keturunan raja. Yang mana satukah Pradatuan? B atau D? Sila jawab sekarang. So jawapan saya single betul. Annette betul. Peppa Pig betul. Zarif, Pure Vanilla betul. Roy Ang pun betul. Betul, bagus. Betul Husna Ledrus, betul. Cobra pun betul. Kavia, Suhi betul. Bagus. Semua menjawab Ada 26 orang ni, 25 orang. Jawab je. Tulis kat dalam group chat. Nanti cikgu bagi tahu betul atau tidak. Okey, Zafran, cikgu dah tanda C tu salah. Macam mana kau tanda C juga? Kau ni kan? Sarah Omar betul. Kan nampak cikgu tanda C tu salah. Yang kau pergi tanda yang salah juga, kenapa? Okay. Okay. Alright. So, Okay. Baik.
Itu soalan yang ke-6. Soalan yang ke-7, kita pergi soalan 7. Kerajaan ini meletakkan peranan wanita sebagai penasihat dalam pemerintah kerajaannya. Kerajaan alam Melayu manakah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan ini? Satu-satunya kerajaan alam Melayu yang dikaitkan dengan wanita, peranan wanita adalah okey, iaitu kalau kita lihat adakah dia Funan? Funan tak pernah dengar. Okey, dan juga okey, Angkor pun tidak. Antara A ataupun B, yang mana satu? Jom kita tengok. Okey, sila jawab. Okey, so kalau kita lihat jawapan dia adalah Anet. Okey. Anet, Sarah Omar betul, Hantu Kak Limah betul, Zafran betul, Roy Ang betul, saya single betul, Zarif, Iman, Utaya betul. Okey, Zafran, kemudian Kavia, Peppa Pig, Pure Vanilla betul. Okey, Suhi betul. Ya, kerajaan tu je. Kerajaan tu je yang ada memiliki pemerintah peranan wanita sebagai penasihat. Kerajaan mana? Sila jawab. Nanti cikgu bagi tahu salah ke betul. Okey? So cikgu pasti ramai yang dah jawab dengan betul. Bagus. Bagus. Ini penilaian setiap soalan Baik. Kemudian soalan nombor 8. Penduduk Majapahit menghasilkan garam, gula, pembungkusan daging kerbau dan juga mi daripada beras. So, berdasarkan pernyataan di atas, apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan masyarakat alam Melayu? Nilai ni maknanya nilai-nilai murni lah yang boleh dicontohi. Adakah menghargai alam sekitar, kreatif dalam penciptaan, tabah menghadapi cabaran. Apa dah tabah menghadapi cabaran? Bertoleransi dalam kehidupan, tolak ansur, toleransi tolak ansur dalam kehidupan. Apa ni? Tak ada kaitan. So buang yang tak ada kaitan. Sama ada menghargai alam sekitar atau kreatif dalam penciptaan. Jadi yang mana satu jawapan dia? So kita tengok. Okey, mari kita lihat siapa yang kena. Okey, baik. Jawapannya. Okey, betul. Okey, Anet betul, Utaya betul, saya single betul, Zafran, Roy. Roy, salah Roy. Zarif betul, Kavia, Iman salah, Man, Suhi salah. Okey, salah. Sebab apa? Cuba tengok betul-betul. Okey, garam daripada apa? Daripada air laut. Gula daripada apa? Daripada tebu. Okey. Kemudian daging kerbau dibungkus. Zaman dulu dah ada bungkus Dan mi daripada beras. Beras kan orang nak masak. Okey, untuk makan nasi, tapi dia buat mi. Maknanya apa? Maknanya ting-ting. Okey. So kita lihat. Okey, Peppa Pig. Peppa Pig salah. 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 Soalan macam trap. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Betul, Pure Vanilla. Jawapannya yang itu. Ingat menghasilkan. Betul. Okey, Anet, ya, menghasilkan. Betul. Bagus, Anet. Penilaian kamu betul. So, jawapan dia antara A atau B. Betul, Sarah Omar. Betul. Okey, ting-ting. Itu dia. Bagus. Penilaian kamu. Bagus, So, soalan nombor 8 dah dijawab. Okey, soalan yang ke-9. Apakah faktor yang mendorong? Apakah faktor So, kalau kita lihat, apakah faktor atau sebab yang mendorong perkembangan persuratan masyarakat kerajaan alam Melayu? Maknanya apakah faktor yang mendorong perkembangan persuratan? Persuratan. Okey. Sila jawab dulu. Cikgu nak lari kejap. 2 minit sekejap
Okey. Dah analisa dah. Okey, so kita lihat faktor yang mendorong perkembangan persuratan masyarakat kerajaan alam Melayu. Persuratan Ingat persuratan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah berkaitan dengan membuat sastra, tulisan-tulisan dan cerita-cerita sastra. Itu persuratan. Jadi, kenapa? Apakah faktor yang mendorongnya? Adakah kerana sistem tulisan? Mungkin. Adakah kepercayaan dan agama? Okey. Adakah kerana struktur sosial masyarakat? Apa kaitan dia? Kemudian adakah sistem pemerintahan beraja? Apa kaitan dia juga? Jadi tinggallah antara A dengan B. So kamu buang C dengan D ni, tinggal A dengan B. So apakah faktor yang mendorong perkembangan persuratan masyarakat kerajaan Melayu? Okey, antara A atau B, kita tengok jawapan dia. Okey, kita tengok okey, Annette betul. Kemudian juga Zafran betul. Sarah Umar tak betul tak betul. Pure Vanilla betul, Peppa Pig betul, saya single betul. Yang lain jawab. Yang mana satu? Okey, Zarif betul. Pening sana, pening sini. Okey, Roy Ang betul. Betul Roy Ang. Adila Alisha betul. Hantu Kak Limah betul. Okey, dan juga Iman juga betul. Faris Hamzah, bagus. Faris Hamzah. Bagus. So nombor 9 telah ramai dapat jawab dengan betul. Yalah, kan? Memang itu je lah faktor dia. Takkan ada faktor lain kan? Okey, baik. Soalan 10. Kerajaan Funan telah membina Bari. Siapa yang tahu Bari, dia dapat jawab. So, apakah kepentingan Bari? Ini soalan direct je ni. Okay, ambil first impression teruslah. First impression terus, malah nak bincang lah. Kalau tak tahu juga, tak tahulah. Okay, kita tengok. Siapa? Adila Alisha, betul. Kavia, Pio Vanilla, Zarif, Farid Hamzah, Sarah Omar, Cobra, Suhi, Kantu Kak Lima. Semua betul. Memang itulah jawapan dia. Peppa Pig, kau apa hal? Kau apa hal ni? Kan? Jangan. Kau jangan main-main. Kan? Ada yang kena tikam nanti kan? Ada kena tikam ni dia. Okay. Okay, baik. So, kita tahu jawapan dia hanya satu saja. Okay. 10 jawapan dia yang itulah. Okay. Baik. Soalan nombor 11. Ya. Dengan merujuk raja di bawah, apakah peranan kumpulan X? Peranan fungsi. Okey, fungsi kumpulan X. Fungsi kumpulan X dalam peranan kumpulan X dalam struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, so yang ini golongan pemerintah, X ini adalah golongan diperintah. Okey, jadi apakah peranan golongan diperintah itu? Kita tahu golongan diperintah itu adalah rakyat. Okey, jadi apakah tugas-tugas rakyat? Adakah pentadbir? Adakah pedagang? Adakah petukang? Ataupun adakah ilmuwan? Yang mana satu? Kalau golongan pemerintah, pentadbir ni pemerintah lah kan? Pentadbir ni orang yang perintah, bermakna dia di sini. Kan? Ini dah salah. Ini dah salah. Okey. So tinggallah 2, 3, 4. Petukang. Okey, petukang tu maknanya apa? Maknanya okey. Baik. Ini cikgu nak bagi tahu. Ramai tak perasan Petukang ni sebenarnya dalam buku teks kamu dia tulis sebagai apa tahu? Artisan. Pernah dengar jumpa artisan? Pernah dengar jumpa artisan kan? Artisan pernah jumpa? Bukan. Itu bila sebut artisan korang akan kata, oh artis lah cikgu. Bukan. Sebenarnya artisan ini merujuk kepada bukan melukis Sebenarnya dia adalah merujuk kepada tukang kayu, tukang batu, ataupun tukang besi. Itulah dia. Ya, carpenter. Ya, tukang kayu, tukang batu, tukang besi itu ialah artisan. Dan artisan tu juga adalah petukang.
Sebab semuanya nama-nama kerja dia bermula dengan tukang. Tukang kayu, tukang batu, tukang besi. Ya, betul. Ya, betul. Macam katakan macam kamu Puyo Vanilla. Katakan kamu bekerja, okey, untuk apa, kamu dapat kayu, kamu buat perabot. Kamu buat perabot daripada kayu tu kamu buat perabot. Bermakna kamu adalah petukang ataupun kamu adalah artisan. Ya. Yeah. So, bila kita dah tahu ini, manakah jawapannya? Sila berikan jawapannya. Okey, sama ada A, B, C ataupun D. Sila direct message kepada cikgu. Direct message Jangan to everyone, direct message. So kita tengok di sini jawapan untuk Pure Vanilla. Okey, betul. Zarif betul. Okey, Anet betul. Iman betul. Faris Hamzah betul. Sarah Omar betul. Hantu Kak Lima betul. Zafran salah Zafran. Zafran salah. Suhi betul. Husna Alidrus betul. Okey, Roy Ang betul. Bagus. Okey. Okey, Zafran, macam mana kamu boleh pilih yang keempat? Sebab kamu tahu tak, orang-orang ilmuwan ini, orang-orang yang berilmu, dia adalah daripada golongan atasan. Golongan-golongan pendeta. So ilmuwan ni sebenarnya adalah golongan-golongan yang duduk di atas. Sebab dia ada ilmu, dia boleh menulis. Jadi dia tak duduk di kawasan X. Dia duduk di atas golongan pemerintah. Ya, betul. Apa? Kavia. No. Okey, jawapan kamu salah. Jawapan kamu salah. Okey, yang itu salah. Yang ini pun salah. Bermakna ini salah. So, yang X itu adalah selain daripada itu. Ya, betul Anet. Betul Anet. Okey, bagus Zafran. Baik. Itu soalan 11. Soalan 12. Apakah monumen yang membuktikan penyebaran agama Hindu di kerajaan alam Melayu? Apakah monumen? Monumen itu maknanya adalah bangunan yang membuktikan penyebaran agama Hindu. Ingat agama Hindu di kerajaan alam Melayu. Baik. Kalau di kerajaan alam Melayu, okey. Ini monumen-monumen. Candi Muara Jambi, Candi Dong Duong, Candi Borobudur dan juga Angkor Wat. Okey. Siapa yang pernah cikgu bawa pergi Candi Borobudur? Selalu kan cikgu bawa kamu pergi ke Candi Borobudur yang ke atas sekali kan? Yang ke atas sekali. So, kalau ke atas sekali tu kamu ada tengok kan dia punya patung tu patung apa? Patung agama Hindu ke patung agama Buddha? Candi Borobudur dia patung agama Buddha. So soalan nak agama Hindu. So Candi Borobudur tak boleh. Borobudur tak boleh. Angkor Wat, kalau kamu tengok Angkor Wat pun sama. Okey, dia banyak patung-patung agama Buddha pun salah juga. Antara A ataupun B yang mana satu? Candi Muara Jambi atau Candi Dong Duong? Okey. So kalau kita lihat jawapannya apa? Okey, Adila Arisha, Zarif, Zafran dan juga Iman, okey, serta Anet betul. Betul. Okey. So Cobra, ya betul. Peppa Pig, Roy Ang betul. Okey. Dan juga Faris Hamzah. Ya betul. Okey. Okey. So B nama macam Cina Okey. Ya. Okey. Baik. So Pure Vanilla betul. Okey, Sarah Omar betul. Bagus. Penilaian kamu tu bagus. Sebab ramai yang kata Dong-Duong ni macam nama Cina cikgu. So kalau macam nama Cina ni maknanya ni Buddha juga ni cikgu. Tu penilaian kamu Bagus. So itu cara kamu menilai setiap satu pilihan jawapan. Jangan main tembak je. Okey. Okey. Buddha. Buddha. Okey. Baik. Soalan 13. Kita pergi kepada soalan 13. Agama X merupakan agama yang tersebar dalam kerajaan Champa sejak abad keempat lagi ketika pemerintahan Badravarman. So X merupakan agama apa? X merupakan kerajaan Champa, agama yang tersebar. So agama apa?
Adakah Islam ataupun Hindu ataupun Buddha ataupun Kristian? Confirm dua yang kita boleh buang adalah Islam dan juga Kristian. So tinggallah B ataupun C. Yang mana satu? Baik. Sejak abad keempat lagi ketika pemerintahan Badravarman. Baik, kalau kita lihat di sini ramai yang mengatakan jawapannya adalah okey. Ramai yang menyatakan jawapannya adalah B. Tapi ada juga yang menyatakan jawapannya adalah C. Okey. Baik, kita minta kepada Adila Arisha. Okey, apa jawapan dia Adila Arisha? Jawapannya adalah C ke? Ataupun D? Baik. Ya, betul. Betul. Okey. So, ke B. Baik, cikgu akan jawab Baik, soalan ini okey, untuk saya single betul. Sarah Omar salah. Zarif salah. Iman salah. Pure Vanilla salah. Roy Ang salah. Kavia betul. Adila Arisha betul. Annette betul. Okey, jadi itu jawapan dia. Okey, Cobra salah. Zafran salah. Okey, Zafran juga salah. Okey, baik. So dapat tak jawapan dia? Okey. So ini memang fakta-fakta yang kamu kena ingat kena check balik. Okey, kena check balik. Cuba tengok. Okey. Baik. Okey, soalan yang ke-14. Okey. Okey. Alright, bagus. Soalan 14. Apakah bukti apakah bukti penyebaran Islam di Majapahit sejak abad ke-14? Okey, apakah bukti penyebaran Islam di Majapahit sejak abad ke-14? A, apabila pemerintahnya memeluk agama Islam. Okey. Ataupun B, Wu Ping, pegawai kerajaan Ming, yang beragama Islam dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban. Okey. C, kerajaan Demak muncul dan menjadi pusat pengajian agama Islam. Okey. Dan D, perkahwinan Puteri Majapahit dengan Sultan Melaka pada abad ke-14. So yang mana satu? Bukti penyebaran Islam di Majapahit sejak abad ke-14. So kita boleh buang yang mana? Okey, yang A kita boleh buang. Okey, dan satu lagi iaitu C. Okey, C iaitu kerajaan Demak sebab tak ada kaitan dengan Majapahit. So tinggallah B dengan D. Yang mana satu jawapan dia? Okey, baik. So adakah Iman kata itu? Okey, Zarif. Okey, Zafran. Pure Vanilla. Okey, betul. Betul saya single salah. Saya single salah. Annette. No, Annette. Okey, no. Okey. Ya, betul. Okey. Apa pula? A tu kan cikgu tak ada salah. Sarah Omar. Salah. Salah. Okey. Selalu salah 14 itu. Bukan yang itu. Ya, betul. Okey. Bukan Husna Idrus, bukan. Satu lagi. Okey, bukan tu. Bukan. Okey, pening aku. Sebab kenapa kita buat macam ni dia pening sebab kita sama-sama menjawab, sama-sama fikir. Itu yang jadi macam kan memang mencabar betul ni. Memanglah kena buat macam ni. Kita kena latih diri kita macam ni. Okey. Kavia. Mana jawapan kamu, Kavia? Tak ada pun. Oh, okey. Betul. Kavia betul. Okey. Baik. Ya, betul, Roy. Okey, baik. Menghisau je bilang itu salah. Okey. Baik, 15. Mengapa para mesuara memilih orang laut sebagai penjaga keamanan dan keselamatan? Ini soalan mengapa the reason. Mengapa para mesuara memilih orang laut sebagai penjaga keamanan dan keselamatan Melaka? A, mahir dalam perdagangan. Okey.
memberikan taat setia pada raja? Okey, mungkin. Merupakan penduduk asal negeri Melaka? Ya ke? Okey. Mempunyai hubungan dengan kerajaan Siam? Oh, kau confirm salah ni. Ni salah. Okey, satu lagi yang kita boleh buang. Mana agaknya? Penjaga keamanan dan keselamatan. Takkanlah dia mahir dalam perdagangan. Apa pula tak? So tinggallah B dengan C. Kenapa para mesuara memilih orang laut? Adakah B memberikan taat setia kepada raja? Okey, dan C merupakan penduduk asal negeri Melaka. Yang mana satu? Okey, baik. Zafran, Iman, Pure Vanilla dan Zarif, betul. Betul. Sarah Omar, salah. Bukan yang itu. Roy Ang, betul. Okey. Anet, salah Net. Okey. Kavia, salah. Adila Nisha, betul. Okey. Saya single, salah. Okey. Ya, betul. Ya, betul Anet. Betul. Utaya pun betul. Okey. Dan juga Kavia pun betul. Okey. So, kamu tahu bahawa tak mungkin sebenarnya mereka ini adalah orang asal negeri Melaka, tak. Okey, orang asal Melaka adalah orang Melaka sendiri, orang Melayu dan juga orang Sungai. Baik. So kita lihat soalan 16. Apakah keistimewaan Sungai Melaka yang menyebabkan para mesuara mengasaskan kerajaan di tempat berkenaan? Adakah satu, tanahnya subur? Apa kena-mengena tanah subur kat Sungai Melaka? Okey, tak ada kena-mengena. Boleh jawab soalan. Sekali. Okey, mudah memperoleh sumber makanan. Okey. Bentuk muka bumi yang berbukau. Okey. Terlindung daripada tiupan angin monsun. Ini kalau tak boleh jawab ni, maknanya memang korang tak belajar sejarah, tak belajar geografi. Okey. Senang je. Okey. Ya, betul. Okey, kalau kita lihat jawapan dia. Okey, Sarah Omar betul. Kavia, Sarah Omar, Anet, Roy, Zarif, saya single, Iman, Zafran. Okey, betul. Husna Alidrus, salah. Husna Alidrus bukan tu. Bukan itu. Istimewanya Sungai Melaka bukan pasal C. Bukan. Okey. Yang lain-lain boleh jawab juga. Okey. Yang lain-lain boleh jawab juga. Yang mana satu? Okey. 2, 3 ataupun 3, 4. Ini senanglah ni. Kan? Harap-harap sejarah dengan Cuk lulus. Okey, bagus. Right. So 16 dah dapat jawab. Bagus korang ni. 17. Bagaimanakah hubungan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan China dapat membantu perdagangan di Melaka? Maknanya ada hubungan Melaka dengan China dapat membantu perdagangan di Melaka. Adakah kerana Melaka dapat bantuan keuangan dari China? Apa bantuan keuangan? Kan tak pernah dengar pun. Melaka dapat mengawal pedagang-pedagang China. Okey. Kita tak pernah dengar juga. Melaka dapat perlindungan China daripada ancaman luar. Mungkin. Dan juga D, iaitu Melaka dapat menguasai barang dagangan yang dibawa dari China. Okey, mungkin. So yang mana satu? Antara C atau D. So sila jawab dalam grup chat sekarang ni. Okey, Roy Ang betul, Iman betul. Lain. Okey, Zarif salah, Zarif. Zarif salah. Okey. Dapat. Okay, tidak. Bukan pasal itu. Okey. Okey, saya single betul. Okey. Lagi apa lagi? Okey, lagi. Ya, betul Anet. Betul Anet. Kavia betul. Ingat pada satu ketika dahulu, China adalah satu kerajaan yang kuat dan besar. Kuat dan besar. Maka hubungan Melaka dengan China ni bila berhubungan dengan kerajaan yang besar dapat membantu perdagangan. Kerana apa? Semua orang takut dengan China. Yeah, so betul Husna Aledrus dan betul Kavia. Dari awal lagi. Ingat okey. Sebut pasal tamadun Cina ni untuk pengetahuan kamu ini antara fakta sejarah baru-baru ni
Iaitu ya betul. Betul Pio Vanilla. Baru-baru ni, okey, cikgu buat kajian tentang orang-orang Cina di Tanah Melayu di Malaysia. Kamu tahu tak, rakyat Cina pada tahun 1860 1800 ke? Ya, 1800 okey, tahun 1800 penduduk di tanah besar Cina, penduduk Cina berjumlah 400 juta orang. Itu back to 1800 dulu. Masa zaman bila? Masa zaman masa zaman pembukaan negeri pengasasan Selangor, Kedah apa semua tu kan. Zaman kita, negeri kita buka Selangor, buka Kedah, penduduk Cina dah ada 400 juta. 400 juta tahun 1800 dulu. Punya ramai. Pada zaman tu pun punya dah ramai. Sekarang lagi lah. Kan? Ada 1.1 bilion penduduk dia. 1.1 bilion. Sebab itu China memang salah. Baik, 18. Okey, perang tiga segi. Ini perang tiga segi. Senang ni. Berlaku antara Johor, Aceh, Portugis, dikenali dengan perang 100 tahun. Apakah faktor yang membawa kepada peperangan di atas? Apakah penyebab-penyebab peperangan ini? Adakah persaingan kuasa Aceh? Mungkin. Atau perluasan pengaruh Portugis? Mungkin juga. Perebutan kuasa antara pembesar. Apa pula pembesar-pembesar pula? Ini kan antara negara-negara negeri ini. Kan? Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Dan persaingan untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. So, yang mana satu? Adakah A, B atau D? Sila tuliskan jawapannya di situ. Okey, so saya single, Iman Sarah Omar, betul. Roy Ang, betul. Annette, betul. Kavia, betul. Bagus, bagus, bagus. Lain. Boleh tulis letak jawapan. A, B, C, D. Zafran, betul. Betul Zafran. Bagus. Lain. Okey, Zarif pun betul. Bagus. Okey. Faris Hamzah, macam mana kau ni boleh celah macam tu keluar jawapan tu? Tak ada, salah. Faris Hamzah salah. Okey, Pure Vanilla betul. Okey. Okey. Jadi 18 itulah jawapannya. Husna Idrus betul. Betul, itu jawapannya. Husna, bagus. Okey, bagus. So, itu jawapan dia untuk soalan 18. Bagus, korang boleh meneliti soalan ini dengan baik. Baik, 19. Sultan Alauddin Riyad Shah I telah mengambil beberapa langkah untuk memantapkan dan mengekalkan kewibawaan Kesultanan Johor Riau. Ingat nama Sultan Alauddin Riyad Shah I. Okey, apa langkah-langkah dia? Apakah tindakan tersebut? Adakah mengalahkan Portugis dan Aceh? Serius okey, mengalahkan Portugis dan Aceh ataupun mengawal perdagangan di Selat Melaka. Okey, atau menguasai tanah jajahan dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, mungkin dan juga membina kota pertahanan untuk mempertahankan pusat pentadbiran. So, sila pilih dua jawapan. Kalau bagi cikgu, memang soalan nombor 1 ni, pilihan jawapan nombor 1 memang salah. Tak ada kena-mengena. Apa mengalahkan Portugis dengan Aceh pula? So, pilih dua jawapan. Adakah 2, 3 atau 3, 4? Ya. Kalau kita lihat, Zarif betul, Roy Ang betul. Siapa lagi boleh tahu jawapan? Iman betul, bagus. Zafran betul. Betul. Husna Alidrus betul. Come on. Siapa lagi boleh jawab? Adila betul. Annette, no. Ya, betul. Baru betul Annette. Saya single betul. Apa pula paper picture handsome pula? Itu bukan jawapan pandai. Okey, ada pelajar bagi jawapan dia. Jawapan dia adalah cikgu handsome. Betul tak? Korang jawab betul ke salah? Bukan cikgu jawab, korang kena jawab. Betul. Suka hati korang ngaji. Okey, kau biar betul. Okey. Suka hati kau lah kan. Right. Okey, jangan pandai lama-lama kan.
Mata cikgu makin kecil dah kan. Orang cakap sekali pandang macam Kim Jong Kook dah. Okey. Ui, Johor Riau kau sikit-sikit. Okey. Baik, soalan 19 kita telah jawab dan kita tahu bahawa jawapan dia adalah yang itu. Dan soalan 20. Okey, 20 iaitu bagaimanakah Kesultanan Johor Riau dapat menamatkan ancaman Jambi yang menggugat kedaulatannya. Bagaimana Johor Riau tamatkan ancaman Jambi? Ini bab yang ketujuh. Senang. Jadi bab 7, bab 6. Adakah membuat pakatan dengan Belanda? Lain tu lain. Menjalankan pemerintahan yang cekap? Mungkin. Menyerang dan menewaskan kerajaan Jambi? Mungkin. Atau meminta bantuan daripada askar upahan Bugis? Tak pernah dengar. Yang kita tahu dia minta bantuan itu untuk menghalau Belanda. Menghalau Portugis. So bukan D dan bukan A. So yang mana satu? B atau C? Ya. Okay. So Zari betul, Sarah Omar betul, Roy Ang pun betul. Okay. Dan juga Iman pun betul. Mengalahkan Raja Kecil. Ya betul Kobra, betul. Minta bantuan daripada askar upahan Bugis untuk mengalahkan Raja Kecil. Terima kasih banyak Kobra, bagus. Pure Vanilla betul. Kaviar satu je, jangan pilih dua-dua. Husna Ali Drus, no. Bukan itu. Adila Arisha betul. Okay. Salah. Okay, 19-12, salah soalan 13. Okay, Kaviar. Okay, ya betul Kaviar. Fusat got correct by thinking. Zafran. Yeah. Okay. So Zafran jawapannya betul. Okay. Bermakna di sini, okay, habis 20 soalan. Ya, betul. Saya single, betul. Maknanya di sini, okay, kalau kita lihat, okay, soalan objektif sebenarnya dia punya cara adalah kamu kena berikan sedikit lebih masa untuk menilai satu-satu. So kamu kena praktis untuk menilai satu-satu. Bila kamu menilai satu-satu, kamu perasan tak? Jawapan kamu, kesalahan kamu sikit je. Mungkin 2, mungkin 1, mungkin 3 je yang salah. Yang lain semua betul. Kamu pun macam, kenapa selama ni aku banyak salah? Sampai 5 lah, sampai 7, kadang sampai 10 salah. Kerana apa? Kerana kamu tidak meneliti soalan-soalan tu dan pilihan jawapan tu satu-satu. Tak menilai. Bila cikgu buat penilaian itu, kamu follow sekali. So, kamu tengok, lah, ini tak boleh, ini tak boleh. Tinggal inilah. So, kita patut pilih ini. So, kamu bersama-sama dengan cikgu menilai pilihan jawapan. Baru dapat, ini jawapan dia. Ini salah dia. So, ini cara bagaimana untuk kamu skor dalam kertas satu, iaitu nilaikan setiap pilihan jawapan satu persatu. Cikgu perasan tadi tak ramai yang salah lebih daripada 5. Kata-katanya salah tu mungkin cuma 2 atau 3 je yang salah. Yang lain tu betul. Maknanya korang boleh buat. Cuma korang tak reti nak menilai. Okay, tak mengerti nak menilai setiap pilihan jawapan. Half the question you didn't know the answer but you get 17. Okay. Tapi betul tak? Terus terang cikgu cakap ini